Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Hazwani binti Zainuddin, nombor matrik 269026 dari kumpulan A5. Kumpulan kami telah memilih tema masyarakat prihatin dan penyayang. Program yang akan kami jalankan ialah menyantuni penduduk orang asli di Kampung Lubuk Legung, Balin Kedah. Saya akan membentangkan tentang LDK yang pertama, iaitu tentang amalan gaya hidup sihat. Sebelum itu, mari kita lihat objektif dalam LDK yang pertama ini. Objektif yang pertama ialah kami akan memberi kesedaran, memberi taklimat tentang amalan gaya hidup sihat kepada penduduk orang asli yang kami sasarkan kepada golongan lelaki dan perempuan yang berusia 18 tahun dan ke atas. Objektif yang kedua dalam LDK pertama ini juga, kami akan memberi kesedaran tentang kepentingan makan makanan secara sihat melalui piramid makanan. Seterusnya, objektif yang ketiga, kami juga akan memberi kesedaran tentang mengamalkan gaya hidup yang sihat, iaitu dengan melakukan senaman. Baiklah, penyelaras dalam LDK yang pertama ini, kami telah menjemput pegawai kesihatan daripada Pejabat Kesihatan Daerah Balin Kedah. Seterusnya, langkah-langkah yang akan kami jalankan dalam LDK yang pertama ini ialah pegawai kesihatan daripada Pejabat Kesihatan Balin Kedah tersebut akan memberi taklimat, memberi penerangan tentang mengamalkan amalan gaya hidup yang sihat. Seperti yang kita sedia maklum, amalan gaya hidup yang sihat seperti tidak merokok, minum arak dan lain-lain lagi. Seterusnya, pegawai kesihatan tersebut juga akan memberi kesedaran, memberi taklimat, memberi pemahaman tentang penyakit, gejala-gejala penyakit berjangkit. So, contohnya seperti penyakit batuk kering, demam denggi dan lain-lain lagi, supaya penduduk orang asli lebih alert atau aware jika mereka menghadapi atau mempunyai simptom-simptom tersebut, supaya mereka segera mendapatkan kesihatan, mendapatkan rawatan di pejabat-pejabat kesihatan yang berhampiran. Seterusnya, langkah yang terakhir, kami juga akan mengadakan senaman ringan. Contohnya, kami akan melakukan senam aerobik atau zumba bagi memberi lebih keseronokan kepada golongan orang asli ini dalam menghayati amalan gaya hidup sihat yang akan kami lakukan dalam LDK kami nanti. Seterusnya, saya akan menjemput rakan saya yang kedua untuk membincangkan tentang LDK yang kedua. Terima kasih. Terima kasih kepada rakan saya. Seterusnya, saya akan menyampaikan LDK yang kedua, iaitu membudayakan kebersihan diri. Dalam LDK kedua ni terdapat 3 objektif yang akan diterapkan, iaitu yang pertama, menerapkan kepentingan amalan kebersihan diri. Yang kedua, mendidik dan mengamalkan kebersihan diri dengan cara yang betul. Dan yang ketiga, memastikan kebersihan diri dan keluarga dan bagi mengelakkan jangkitan kuman serta penyakit berjangkit. Bagi menjayakan LDK yang kedua ini, kita akan berkolaborasi dengan pelajar semester akhir bidang seni gaya rambut dari Gap Mara All-Star. Oleh itu, aktiviti LDK yang kedua ni kita akan mengadakan demonstrasi cara mengetik kuku, amalan pencucian tangan dengan cara yang betul, aktiviti menggosok gigi dengan cara yang betul. Semasa aktiviti menggosok gigi ni, kita akan buat dalam kalangan kanak-kanak, serta kita akan bagi ubat gigi dan bersih gigi percuma kepada mereka. Dan bagi taklimat dan penerangan tentang penularan wabak COVID-19, kita akan mengedarkan pembasmi kuman serta pelitup muka dan hidung, dan kita akan terangkan cara penjagaan kebersihan diri yang betul lah. Dan seterusnya, kita akan mengadakan aktiviti mengunting rambut oleh pelajar Gap Mara All-Star. Jadi pelajar-pelajar Gap Mara All-Star ni akan membantu kita untuk menggunting rambut di situ bagi kanak-kanak, lelaki dan perempuan dewasa juga yang nak turut serta.
Itu je. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Kak Siti Maisura. Saya Martin Das, nombor matrik 269057 akan menerangkan tentang LDK ketiga, iaitu pemeriksaan saringan kesihatan. Objektif utama saringan ini adalah untuk mengesan tanda-tanda penyakit agar boleh dirawat pada peringkat awal dan boleh dipantau dari masa ke semasa. Selain itu, penilaian kesihatan fizikal ini akan dibuat oleh para pegawai perubatan. Sebagai langkah proaktif, para jururawat dan pegawai perubatan daripada Klinik Kesihatan Daerah Bali akan menyelaraskan pemeriksaan ini. Pemeriksaan ini akan mengandungi saringan pemeriksaan darah tinggi, diabetes, paras kolesterol dalam darah. Selain itu, mereka akan memberi penerangan jika terdapat tanda-tanda penyakit berisiko seperti kanser prostat. Pemeriksaan ini akan dibuat kepada golongan lelaki dan wanita yang berumur 25 ke atas. Tambah pula melakukan pemeriksaan kendiri dan segera mendapatkan rawatan jika bergejala. Mereka akan menguruskan jika terdapat apa-apa tanda untuk penyakit tersebut. Dan akhirnya melakukan ujian saringan thalassemia untuk kanak-kanak. Baik, ujian thalassemia ini akan dilakukan kepada kanak-kanak yang berumur bawah 12 tahun. So, aktiviti LDK 3 ini keseluruhannya memeriksa saringan kesihatan. Terima kasih. Okey, seterusnya kita sambung pada LDK keempat, iaitu ilmu jambatan kejayaan. Untuk program ni, objektif utama kita laksanakan adalah untuk berkongsi pengetahuan tentang teknik-teknik belajar. Yang kedua adalah untuk memupuk rasa cinta kan ilmu dan semangat untuk belajar. Yang ketiga adalah untuk menyemai cita-cita kemenara gading. Untuk program ni, kita bagi kepada dua kumpulan, iaitu kumpulan pertama adalah sekolah menengah, pelajar sekolah menengah, dan kumpulan kedua adalah pelajar sekolah rendah. Untuk pelajar sekolah menengah, kita beri pendedahan kepada mereka cara membuat peta minda bagi memudahkan mereka untuk mengulang kaji. Yang kedua, kita aplikasikan pengetahuan yang kita ada ni kepada mereka, pengalaman yang kita ada ni kepada mereka. Yang ketiga adalah kita beri motivasi supaya mereka lebih berdaya saing. Bagi pelajar sekolah rendah pula, kita ajar teknik-teknik untuk menghafal sifir supaya dengan mudah dan berkesan. Yang kedua, kita buat kuis sifir untuk memantapkan lagi sifir mereka. Yang ketiga adalah kita beri semangat dan motivasi untuk mereka berdaya saing. Bagi program ni, penyelaras adalah fasilitator dan pelajar tahun akhir Kiat Mara Al-Ustar. Manakala untuk peserta, kita bagi kepada dua yang tadi, iaitu pelajar sekolah menengah dan rendah. Dan bahan-bahan yang kita gunakan untuk program ni adalah sumbangan yang kita terima seperti pen, kertas, buku. Semua tu adalah sumbangan yang kita peroleh. Jadi itu saja. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada rakan saya sebentar tadi. Seterusnya, saya akan membentangkan mengenai LDK kelima, iaitu peningkatan pendapatan. Okey, bagi objektif peningkatan pendapatan ini adalah dia supaya kita dapat memberikan galakan kepada masyarakat orang asli ini untuk menjalankan perniagaan mereka yang tersendiri. Contohnya kita boleh tengok bahawa mereka mempunyai hasil keluaran mereka sendiri, iaitu madu, buluh, tapi produk ini macam mereka keluarkan tetapi dijual oleh orang yang lain macam penduduk tempatan. So kita harus memberikan galakan kepada masyarakat orang asli itu sendiri untuk menjalankan perniagaan mereka. Objektif yang kedua adalah untuk memberikan peluang menambahbaikkan kemahiran dan pengetahuan asas perniagaan. Sebab setahu kita masyarakat orang asli ni mereka mempunyai pengetahuan yang terhad sahaja. So, kita hendaklah memberikan pengetahuan asas bagaimana cara untuk kita menjalankan sesuatu perniagaan. Objektif yang ketiga adalah untuk mengembangkan pemasaran produk mereka. Seperti yang saya explain tadi, bahawa mereka mempunyai produk mereka yang tersendiri, iaitu madu. Mungkin kita boleh memberitahu atau memberikan lebih ilmu pengetahuan kepada mereka bagaimana cara untuk mengembangkan produk mereka yang tersendiri.
terdapat beberapa langkah yang boleh kita ambil, iaitu pertama, penerangan berkaitan dengan pemasaran produk secara atas talian. Yang kedua, program mentor-mentee dengan industri, maksudnya masyarakat orang asli dengan industri. Cara bagaimana untuk mereka mengembangkan produk mereka itu tersendiri. Yang ketiga adalah dengan pengisian borang permohonan geran bantuan dalam berbagai bentuk. Contohnya borang ni macam bantuan ni adalah untuk bagi kita support masyarakat orang asli ni bagi peralatan dan latihan yang akan kita jalankan. Dan maybe ia boleh disupport oleh pihak MARA bagi memulakan penjagaan bagi masyarakat kaum asli itu tersendiri. So bagi penyelaras LDK ini, kita boleh mengambil fasilitator dan pegawai MARA daerah Baling. Dan juga peserta yang kita boleh ambil adalah masyarakat kaum orang asli, wanita dan lelaki yang tidak mempunyai pekerjaan, ataupun bagi mereka yang ingin menambah lagi pendapatan mereka. Sekian saja.